Tengah rekod. Okey, selamat petang dan salam sejahtera. Yang saya hormati Encik Muhammad Asri dan Abdul Aziz, saya selaku pensyarah bersama saya untuk subjek RBTS 1084 pengenalan kepada agroteknologi. Jadi pada petang ini seperti yang dijanjikan, hari ini kita dah rilis satu kerja khusus. Bukan satu sebenarnya, dia serentak bila kita bagi, walaupun tarikhnya adalah berbeza tetapi perjalanannya adalah serentak. Jadi saya harap semua dah ada. Kita semua ada, macam tak berapa cukup je lagi ni. Kita ada 61 orang semua. Sekarang ni kita ada 56 termasuk pensyarah. Ada lagi yang belum masuk. Okey, ada seorang yang bagi tahu saya tadi, dia pergi test lesen kereta ke apa, saya pun dah lupa dah. Okey, jadi pada petang ini kita akan buat taklimat kerja khusus. Untuk pengetahuan semua, taklimat ni adalah wajib ditaklimatkan. Memang wajib, kerja khusus ni wajib ditaklimatkan. Walaupun pagi tadi saya dah bagi ke dalam grup, ke dalam tapak GC untuk pelajar-pelajar saya, tetapi ia masih perlu ditaklimatkan kerana itu adalah sebahagian daripada sekarang ni sebut pasal SOP. Ia adalah sebahagian daripada SOP perjalanan kerja khusus kita. Jadi untuk RBT 3 yang masih belum kenal saya, nama saya ialah Ku Yen Chun, boleh panggil saya Encik Acun, dan saya merupakan penyelaras untuk khusus ni. Di IPG kita tak panggil subjek, kita panggil khusus. Bila sebut khusus maksudnya itu adalah subjek lah tu, itu adalah paper. Jadi kita semua kena biasakan dengan panggilan khusus. Bila sebut khusus RBTS 1084 maksudnya ia adalah subjek lah. Okey, tanpa melengahkan masa saya akan share soalan tugasan kita. Okey, semua nampak Jelas? Jelas, sir. Sekejap ada. Nampak, sir. Okey, sekarang ni, ini adalah soalan tugasan kita, seperti yang telah saya masukkan dalam grup tadi. Saya percaya grup Cik Asri pun dah bagi Okey, kita ada dua mengikut RMK kita. RMK kita ada dua tugasan yang perlu kita buat, iaitu yang pertama penulisan. Ini adalah penulisan ilmiah lah. Dan yang kedua adalah laporan amali. Tarikh mula bagi penulisan adalah pada hari ini 20 September, sebab itu saya dah bagikan pagi tadi, dan tarikh hantar adalah 15 Oktober 2021. Okey. Jadi bermula hari ini anda semua dah boleh mula buat untuk tugasan 1 dan mesti dihantar pada 15 Oktober 2021. Begitu juga dengan laporan amali. Okey. Jadi sekarang ni anda dah dapat sebenarnya soalan untuk laporan amali. Tarikh mula 18 ni bukan awak betul-betul kena bermula 18. Kalau awak dah siap yang ni, yang 20 September ni, yang hari ni, kalau dah siap awak dah boleh mula terus dengan 18. Cuma ini adalah anggaran yang kita letakkan berdasarkan kepada CV dia lah. Dia ada kiraan dia ada formula dia. Dan anda diminta hantar pada 9 November. Pada 9 November, tidak boleh lebih daripada itu. Kurang daripada itu, okey. Sama juga dengan 15 hari bulan. Kalau dapat hantar sebelum 15, lagi bagus. Okey. Kalau dapat hantar sebelum 9 November, lagi bagus. Sebab apa? Sebab saya dan juga Cik Asri sebagai
penyemak boleh bertindak awal untuk menyemak tugasan-tugasan yang telah diberikan. Okey, seterusnya, bagi setiap tugasan ini, ia adalah 6 minggu, mengambil tempoh 6 minggu. Okey, 20 September ke 15 Oktober ni adalah 6 minggu dan 18 Oktober ke 19 November ni juga adalah 6 minggu dengan tidak mengambil kira cuti pertengahan semester. Okey, yang laporan amali tugasan kedua ni dia ada makan cuti semester tapi tidak diambil kira lah. Jadi awak ada lebih masa sebenarnya kat sini jangan pula dalam cuti nanti korang tak buat apa-apa Okey. Tengok hasil pembelajaran khusus ini adalah sama dengan apa yang dibentangkan dalam maklumat khusus dalam MK sebelum ini kecuali objektif kerja khusus. Okey, kalau anda masih ingat, okey, semasa taklimat MK baru ni, taklimat struktur khusus kita dah terangkan yang HPK 1 ni adalah hanya untuk peperiksaan akhir. Yang ini adalah untuk peperiksaan akhir, jadi ia tidak dinilai dalam pentaksiran berterusan, iaitu kerja khusus ni. Jadi yang dinilai hanya HPK 2, objektif yang ke ni, HPK 2 dan juga HPK 3. Jadi objektif kerja khusus kita ialah yang pertama dapat menghuraikan perkembangan industri pertanian di Malaysia masa kini, asas botani dan peranan agensi-agensi yang membantu perkembangan industri pertanian melalui penulisan ilmiah dengan merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan. Yang kedua, mengemukakan laporan hasil daripada aktiviti amali mengenai pembiakan seks dan aset tanaman secara sistematik. Jadi objektif kerja khusus ini adalah selari ataupun tally dengan hasil pembelajaran khusus nombor 2 dan nombor 3. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan Pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan berikut. Yang pertama, tugasan 1, penulisan membawa wajaran 35%, markahnya adalah 100% dan wajarannya adalah 35%. Okey, saya baca sini. Sektor pertanian memainkan peranan yang penting dalam ekonomi negara melalui sumbangannya kepada pendapatan negara dan perolehan ekspor serta dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Sektor ini adalah pembekal utama makanan dan juga bahan mentah untuk industri berasaskan sumber. Selari dengan peranan utamanya, kerajaan terus-menerus mengambil langkah pelarasan bagi mempercepatkan daya saing sektor ini agar dapat membolehkannya menghadapi cabaran baru pada tahap domestik dan antarabangsa. Secara individu, okey, tengok sini, secara individu, anda dikehendaki menghasilkan satu penulisan ilmiah mengenai perkembangan industri pertanian di Malaysia masa kini, asas botani dan peranan agensi-agensi yang membantu perkembangan industri dengan merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan. Penulisan ilmiah tersebut mestilah mengikut susunan isi kandungan dan format berikut. Yang pertama, mesti ada isi kandungan. Okey. Jika anda tengok kat sini, bagi memenuhi HPK 2, dalam satu tugasan ni, tugasan 1, ia seolah-olah mengandungi 3 tugasan. Okey. Yang pertamanya, industri pertanian di Malaysia masa kini. Yang keduanya, pengenalan asas botani. Dan yang ketiganya, agensi-agensi pertanian. Ia dirangkumkan menjadi satu tugasan di bawah tugasan 1. Tetapi pelaporannya adalah bukan secara asing. Ia adalah dalam dikompilkan di dalam satu laporan sahaja. Iaitu ada isi kandungan, kemudian ada industri pertanian di Malaysia masa kini, iaitu anda mesti menyentuh hala tuju pertanian negara. Yang kedua, isu dan cabaran dalam industri
pertanian negara. Sikit saja. Sikit saja sebab apa? Sebab kita terikat juga dengan SOP lagi kan. Kita terikat lagi dengan SOP iaitu panjang laporan tidak melebihi 1,500 perkataan. Jangan bagi saya 15,000 patah perkataan pula. Saya baca sampai 1,500 patah perkataan saja. Yang selebihnya saya potong. Okey. Jelas Okey, seterusnya isu dan cabaran dalam industri pertanian negara. Okey, jadi anda juga perlu menceritakan isu dan cabaran dalam industri pertanian negara. Yang kedua, okey, pengenalan asas botani. Okey, kalau anda tengok ia berada di bawah tajuk yang ketiga, pengenalan asas botani. Jadi apa yang perlu anda lakukan adalah melalui rujukan pelbagai sumber, dapatkan maklumat mengenai nama saintifik, nama biasa dan nama family berdasarkan kepada pengelasan tumbuhan yang berikut. Okey. Yang pertama, 2 jenis rumput. Yang kedua, 2 jenis pokok penutup bumi. Okey. Yang ketiga, 12 pokok renek mengikut pecahan berikut. 2 jenis pokok renek berbatang keras, 2 jenis pokok renek berbatang lembut, 2 jenis pokok renek berdaun, 2 jenis pokok renek berumbisi ataupun berbawang, 2 jenis pokok utama dan 2 jenis pokok memanjat. Mungkin dalam sekarang ni anda agak pening-pening sikit sebab apa? Sebab kita belum sampai lagi ke topik pengenalan asas botani. Okey. Jadi apabila anda sampai ke topik pengenalan asas botani, topik yang ketiga, maka anda akan faham apa itu pokok renek berbatang keras, pokok renek berbatang lembut. Jadi buat masa ni kita tak berapa nampak lagi. Bila masuk ke bab 3 nanti kita akan nampak. Okey. Jadi macam mana kita nak buat ni yang ini ni, pengenalan asas botani di bawah topik yang ini, di bawah subtopik ni. Okey. Jadi sekarang ni kita kena mudah saja kerja awak cuma mendapatkan cari gambar dalam internet, dalam Google yang cantik-cantik. Jangan ambil yang gambar yang low res ataupun low resolution ambil yang high resolution supaya gambar tu jelas Kemudian pilih 2 jenis rumput, pilih 2 jenis pokok penutup bumi, kemudian dapatkan nama dia, nama saintifik pokok tersebut. Okey. Nama saintifik rumput tersebut, kemudian nama biasa rumput tersebut dan nama family-nya. Dia dalam pengelasan tata nama bio dia panggil apa? Binomial, tata nama binomial tu dia memang lengkap. Dia satu set dia ada nama saintifik, dia ada nama biasa dan juga dia ada family je. Jadi pastikan bahawa awak ambil pokok yang nama yang betul bagi pokok yang dipilih. Contohnya saya ambil pokok tapak kuda kan. Tapak kuda tu adalah nama biasa. Okey, nama saintifik dia ialah Bauhinia kan, Bauhinia sp. Kemudian nama family dia apa? Awak cari. Jadi biar lengkap satu set. Okey, itu satu. Sama juga dengan rumput. Rumput apa contohnya? Rumput kerbau ke rumput apa-apa sajalah. Kemudian pokok penutup bumi, dia ada sedikit beza dengan rumput. Contohnya apa? Pokok penutup bumi Arachis pintoi contohnya, ke kacang pintoi kan. Arachis pintoi yang warna kuning tu, itu adalah antara jenis penutup bumi. Okey. Kemudian begitulah juga yang lain-lain ni. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 jenis kategori lagi ni. Kaedah dia pun sama. Senang saja, awak cuma cari kategori kemudian jenis tanaman ataupun tumbuhan berikut, tumbuhan tersebut. Boleh ambil contoh sampel daun dia ke, sampel pokok dia ke. Tapi yang jelas lah biar nampak
Jangan ambil, kalau pokok tak ambil seketul, pokok besar semua, mungkin saya susah nak kenal pasti. Dah lah tu pokok pula jauh-jauh kan. Mesti ambil dalam yang gambar yang close up lah, yang dekat. Contoh sampel daun beserta dengan bunga dia ke, biar jelas supaya senang kami nak kenal pasti ya. Okey, seterusnya yang ketiga, agensi-agensi pertanian. Peranan agensi-agensi pertanian di Malaysia mengikut fungsi berikut. Di Malaysia, jangan ambil negara-negara lain pula, kat China ke Jepun tak ada. Ambil di Malaysia saja. Okey, dalam agensi-agensi pertanian dia ada kategori dia, dia ada fungsi-fungsi dia, iaitu yang membekalkan, yang menawarkan perkhidmatan pemasaran. Contoh, apa benda pemasaran? Kemudian khidmat nasihat, yang memberikan fungsi khidmat nasihat. Pendidikan, latihan dan pengembangan, apa benda? Penyeliaan, apa benda? Kewangan, apa dia? Pembangunan wilayah, apa benda? Contohnya pembangunan wilayah ni apa? Kejora ke kan? Kewangan ni apa? Bank apa ni? Bank pertanian. Dulu bank pertanian, sekarang dipanggil agrobank kan? Contoh dia macam tu lah. Pemasaran ni apa benda? Contohnya pharma kan? Pada Mother kan? Kemudian ceritalah mengenai maklumat dia, ada logo dia, masukkan logo-logo yang betul, yang terkini. Macam mana nak di sini awak kena pandai dapatkan maklumat yang genuine. So pastikan you all masuk ke laman web yang betul untuk dapatkan logo dan juga maklumat-maklumat yang betul. Setiap rujukan URL sama ada dalam buku, URL, internet atau mana-mana saja sumber yang awak dapat, pastikan direkodkan, dicatat untuk diletakkan di dalam senarai rujukan nanti ya. Okey, pastikan ianya adalah daripada sumber yang sahih. Kemudian buat sedikit kesimpulan mengenai rumusan. Kesimpulan ni maksudnya bukan kesimpulan untuk agensi pertanian ataupun ataupun pengenalan asal botani. Kesimpulan dia adalah merangkumi semua ni lah. Okey. Kemudian rujukan dan lampiran. Panjang laporan ialah 1,500 perkataan, tidak termasuk rujukan dan rajah. Tugasan 1 bermula pada hari ini 20 September dan tarikh penghantaran adalah 15 Oktober. Okey, selebihnya pasal rujukan nanti saya akan sentuh yang nombor 2 nanti ya. Okey, sekarang ni jelas tak untuk tugasan nombor 1? Ada sebarang pertanyaan untuk tugasan nombor 1? Selepas ni tak boleh tanya. Okey, selepas ini anda diharamkan untuk bertanya pensyarah awak. Sebab apa? Sebab ini adalah tugasan pentaksiran. Pentaksiran. Bila sebut pentaksiran, ia adalah peperiksaan lah. Jadi adakah dalam peperiksaan awak nak tanya pensyarah? Soalan nombor 1 ni apa jawapannya se? Macam tu lah maksud dia. Jadi aku lempang kau nanti ya. Jadi lepas ini tanya teknikal boleh, mengenai teknikal. Jangan tanya benda yang seolah-olah cuba mendapatkan jawapan daripada pensyarah. Okey, sebab itu pentingnya sesi taklimat ni. Sesi taklimat ni kita dah ceritakan habis. Jika ada tak faham, sekarang tanya. Okey. Tapi Sir, okey, silakan. saya nak tanya yang laporan ni dalam bentuk esei ke? Dalam bentuk esei ke? Kena tulis dalam bentuk esei ke atau dalam bentuk point? Okey. Time Okey, sekarang ni ia adalah penulisan ilmiah. Bila sebut penulisan ilmiah, yang pertamanya dia mesti ada rujukan ilmiah lah, petikan-petikan. Contohnya, hala 7 pertanian negara. Awak cerita bla 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 bla, dasar pertanian negara bla bla. Okey, dari mana kau orang dapat dasar pertanian negara tadi? Jadi mestilah daripada rujukan, kod rujukan tadi. Okey, itu yang pertama. Kemudian boleh susun bukan yang dalam bentuk esei macam di sekolah awak tulis karangan BM kan, perenggan 1, perenggan 2. Sebahagiannya begitu, tetapi tidak semuanya begitu. Jadi ia sebenarnya bebas. Contohnya bagi 2 jenis rumput, takkan awak nak buat dalam esei juga. Dia mesti mungkin ada kolom kat situ kan. Kolom gambar awak nak masuk, sebelah ada kolom untuk letakkan nama saintifik, nama biasa. Kemudian agensi pertanian pun sama juga. Mesti kat atas dia ada logo, bawah dia awak cerita. Lebih kurang macam esei jugalah. Tapi tak adalah esei yang macam paragraph by paragraph macam tu kan.
Jadi ia sebenarnya kita di sini sama macam awak jawab biasa, tidak macam awak di sekolah lah. Jadi sebenarnya bergantung pada keadaan dan juga soalan dia. Okey, jelas? Faham? Ada lagi soalan? Cepat. Okey. Kalau tak ada, saya pergi ke soalan. Ada tak? Ada. Okey, cepat. Siapa nak tanya? Sebab saya sekarang ni saya kena tengok slide ni. Cepat. Siapa nak tanya? Tuan. Suhaimi. Tuan. Cepat. Tuan. Ya. Laila. Boleh Tuan tunjukkan Contoh apa? Tak ada contoh-contoh Ada pula tunjuk contoh. Contoh apa? Contoh apa? Tak clear? Contoh essay? Contoh kerja khusus? Okay, next question. Cepat. Sir nak tanya yang tulisan dia macam mana, jenis tulisan dengan saiz. Okey, belum sampai lagi. Saya cerita. Okey, tanya lagi mengenai ni. Lagi, apa lagi? Tuan. Ya. Itu kesimpulan. Okey. Itu kesimpulan mahu tulis tentang halat 7 dan isu kat opinion sendiri. Kesimpulan dia adalah berdasarkan kepada semua ni lah. Berdasarkan kepada sedikit mengenai pertanian ni, asas botani, hanya rumusan saja, rumusan kesimpulan daripada apa yang awak dapat dalam daripada biasanya pelajar akan cerita apa awak dapat daripada ini, tugasan ni. Jangan buat panjang-panjang, nanti awak rugi 1,500 ni, nanti pergi 3,500 pula kan. Buat sepadat yang mungkin. Satu perengan cukup. Lebih kurang macam tu lah. Okay, thank you Tuan. Okey, jelas. Ada lagi soalan cepat? Tuan, Tuan saya nak tanya tentang isu cabaran dan halat 7 tu kena berapa fakta lebih baik? Oi, jangan tanya saya. Jangan tanya. Sebab tu saya cakap benda ni jangan tanya ke arah mendapatkan jawapan. Itu bergantung kepada kebijaksanaan awak. Tanya mengenai teknikal boleh, siphon berapa, langkau berapa, macam mana susunan. Okey. Ada lagi? Okey, kalau tak ada saya terus pergi kepada tugasan nombor 2 iaitu laporan amali Pembiakan tanaman adalah pengeluaran keturunan baharu tanaman yang dapat dicapai melalui kaedah seks ataupun esek. Pembiakan seks menghasilkan keturunan dengan penyatuan gamet yang mengakibatkan keturunannya berbeza secara genetik dari induk asal. Ini secara biologinya macam itulah. Pembiakan secara esek pula menghasilkan baka baru tanpa gabungan gamet dan mempunyai genetik yang sama dengan induk asal. Secara individu, ini pun individu, anda dikehendaki menghasilkan satu laporan amali secara bertulis hasil daripada aktiviti amali yang telah dijalankan. Laporan ini adalah terdiri daripada satu jenis amali pembiakan tanaman secara asek dan satu ujian amali percambahan biji benih. Okey, untuk laporan tugasan 2 ni, laporan amali membawa wajaran 25% wajaran. Membawa wajaran 25%. Siapa tu boleh tolong off mic tak? Siapa yang cakap tu? Tolong off mic semua. Okey Sekarang ni ia membawa wajaran 25% wajaran. Markah dia adalah 100% dan wajarannya adalah 25%. Jadi untuk tugasan 2 ni, awak seolah-olah ada 2 tugasan dalam ini. Kalau yang tugasan 1 tadi seolah-olah ada 3 dalam tu kan, untuk memenuhi HPK dia. Tapi untuk tugasan 2 seolah-olah dia ada 2 tugasan kat situ. Yang pertama kena buat laporan amali pembiakan secara esek dan satu lagi ujian ujian amali, ujian percambahan amali percambahan. Okey. Susunan isi kandungan adalah seperti mengikut format berikut. Yang pertama ada isi kandungan, yang kedua ada pendahuluan,
Yang pendahuluan tadi adalah pengenalan kepada jenis tumbuhan yang dipilih, iaitu merujuk kepada jenis tanaman untuk keratan batang, keratan daun dan pelbagai rukun. Okey. Sepintas lalu saya terangkan, pembiakan asek adalah melalui biji benih. Betul. You tanam sawi, you nak tanam kangkung adalah melalui biji benih. Itu adalah pembiakan asek. Pembiakan sek. Pembiakan asek ni adalah melalui bahagian-bahagian tampang ataupun bahagian-bahagian vegetatif pada tanaman tersebut. Contohnya pokok bunga raya kan. You nak biarkan pokok bunga raya dia tak ada biji. Jadi ia mesti melalui kaedah asek, iaitu melalui keratan batang contohnya kan. Jadi you mesti potong batang dia untuk dibiarkan. Jadi itu adalah asek. Jadi sekarang ini dalam pendahuluan awak kena ceritakan pengenalan kepada jenis tumbuhan yang dipilih. Yang dipilih kat sini dia ada tiga jenis pembiakan, iaitu keratan batang, keratan daun dan pembahagian rumpun. Contohnya saya cakap tadi, di sini you nak buat keratan batang pokok apa? Bunga raya. Jadi di sini di pendahuluan ni you mesti cerita mengenai bunga raya. Bunga raya adalah bunga kebangsaan kita contohnya. Tak adalah, contoh je lah. Jadi bunga raya ni mempunyai dia pergi kelopak dia ada berapa kelopak, dia pergi ada berapa jenis nama saintifik dia, apa nama biasa dia, apa digunakan untuk apa. Contohnya macam itulah pengenalan pada ruangan pendahuluan ni. Dalam pengenalan you mesti cerita pasal bunga raya. Jadi dalam dapatan amali yang merangkumi yang you buat tadi lah, keratan batang, kemudian keratan daun. Contohnya apa keratan daun? Pokok lidah jin ataupun pokok lidah mak mentua ataupun dia panggil Sansevieria. Okey, itu adalah keratan daun. Jadi di sini di bahagian pendahuluan you mesti cerita mengenai pengenalan kepada pokok Sansevieria tadi. Lidah jin tadi. Kemudian pembahagian rumpun. Pembahagian rumpun ni contohnya pokok apa? Pembahagian rumpun. Contohnya pokok apa asli? Pembahagian rumpun yang senang. Pokok serai. Serai bukan serai serai boleh pokok serai. Lagi pokok apa pembahagian rumpun? Ada banyak pokok yang pembahagian rumpun you carilah. Jadi di sini contohnya you cerita pasal pokok serai kan. Jadi di ke atas ni you mesti carilah maklumat mengenai pokok serai. Kemudian dapatan amali tadi tu yang ketiga tadi dah. Okey, ini dalam keadaan online ni awak kira sikit tugasan awak berbanding awak datang secara bersemuka, sekurang-kurangnya you kena buat 6 ataupun 7 kaedah pembiakan. Jadi sekarang ni saya minta awak buat 6 saja. Sebab apa? Sebab ia mengambil kira dalam keadaan online awak di rumah. Okey, susah nak dapatkan bahan mungkin. Jadi nak buat tu agak makan masa dan agak susah lah. Jadi sebab apa? Sebab dalam dapatan amali awak kena buat step by step. Kaedah keratan batang yang awak buat tu, contoh bunga raya, you kena cari bunga raya, you tunjuk dia potong macam mana, berapa sentimeter, selepas you potong dia buat macam mana, you celup dengan hormon pengakaran ke, kena you pergi cucuk buat lubang kat tanah, masukkan dalam polybag, apa benda dia punya step by step, itu dia yang you kena ambil gambar step by step, kemudian ceritakan dia punya urutan tadi dengan betul. Sama juga dengan keratan daun tadi. Yang pertama pilih pokok yang sihat, potong secara menyerong berapa sentimeter contohnya kan. Celup hormon pengakaran, kemudian buat tu. Jadi setiap amali tadi di rumah awak kena buat. Okey, kena buat. Mintalah adik ke, abang ke, atuk ke, moyang apa ke, tolong ambil gambar awak step by step you buat tadi dan benda tu dijadikan sebagai laporan. Jangan tunjuk ambil gambar tangan saja. Saya tak kenal tangan awak tangan-tangan dalam apa ni Google Image mana you pergi ambil Pastikan biar penuh, sekurang-kurangnya ada satu gambar penuh kat situ yang menampakkan muka masing-masing tengah buat. Okey. Barulah yang lain kalau nak fokuskan kepada bahan alatan yang you tengah buat tu, okey lah.
Supaya apa? Kita nak pastikan tidak timbul isu penipuan kat situ. Isu-isu manipulasi. Ada timbul isu-isu manipulasi tak nak. Jadi mesti buat betul-betul. Sebab itu kita cuma bagi 3 saja. Itu pun yang mudah. Kita dah fikir dah. Bagi soalan ni pun kita dah fikir yang mudah bagi awak. Mungkin yang duduk rumah pansel 104 tingkat kan. Mana kau nak cari tu kan. Jadi kita dah ambil kira benda-benda macam tu. Okey. Seterusnya, itu satu. Mengenai pembiakan tanaman. Yang kedua, ujian percambahan biji benih sayuran. Boleh dengar ujian percambahan biji benih sayuran. Sekarang ni, awak di rumah pun sama juga, you kena buat. Kalau di sini, di IPG, you dapat bersemuka, nanti kita boleh buat ujian percambahan ni. Tapi, sekiranya awak masih di rumah, selepas ni awak kena buat lah. Kena buat ujian sendiri. Contohnya, tolong off mic, siapa on tu? Okey, contohnya, awak ambil biji benih kangkung. Jangan guna biji benih yang halus. Sebab apa? Nanti susah. Guna yang halus susah untuk awak nak kira, susah. Macam-macam susah dia lah. Halus kan. Guna biji benih yang kasar ataupun yang besar. Iaitu apa? Saya bagi kangkung boleh. Bendi boleh. Okey. Timun boleh. Kacang boleh. Ataupun paling-paling susah sangat you nak jumpa, you beli tauge je lah. Okey. Kemudian buat ujian percambahan. Kemudian kira. Dia ada rumus dia. Contohnya you ambil 20 biji biji benih kangkung. You semai. Okey, you semai dalam tempoh 5 hari, 4 ataupun 5 hari dia tumbuh. Kan? Jadi you kira daripada 20 biji tu berapa yang tumbuh. Kemudian contohnya 10 tumbuh kan. 10 tumbuh, 10 lagi tak tumbuh. Maksudnya peratus percambahan dia adalah 50%. Kalau 50% adakah ia boleh ditanam selepas itu? Dah tentu tidak boleh. Kekurang-kurangnya mesti 70-80% peratus percambahan, barulah kita boleh guna biji benih tersebut. Jelas jadi saya rasa tak susah, tak susah. Dan saya percaya ianya boleh dilakukan ataupun dijalankan di kediaman masing-masing walaupun tanpa kehadiran awak ke kampus. Kemudian kena buat rumusan. Okey. Rumusan pun sama juga macam tugasan 1 tadi. Buat rumusan keseluruhan ni yang di atas ni apa benda. Daripada ni apa awak dapat kan. Kemudian rujukan dan lampiran. Okey. Panjang laporan yang ini adalah 1000 patah perkataan, tidak termasuk rujukan dan rajah. Rujukan dan rajah kita tak ambil kira. Okey, panjang laporan 1000. 1000 ni sikit aja bang. Sikit aja, tulis sikit dah 1000 dah. Okey. Tugasan 2 akan bermula pada 18 Oktober dan tarikh penghantaran adalah 9 November. Secara soft copy dalam format Word ataupun PDF bergantung kepada pensyarah mengajar. Macam saya, okey, pelajar-pelajar saya RBT 1, RBT 2 sila hantar dalam format Word. Sebab apa? Sebab saya semak cara penyemakan saya adalah melalui Microsoft Word. Dia ada aplikasi untuk semak. PDF ni sebab saya tak ada aplikasi untuk semak tu, jadi susah sikit lah bagi saya. Okey. Kemudian setiap tugasan, okey, untuk tugasan yang telah siap mestilah dihantar teknik ke dalam Google Classroom yang disediakan. Okey, saya dah fikir-fikir tadi untuk kelas saya nanti tidak perlu turn in ke dalam Google Classroom. Sebab apa? Sebab mengikut pengalaman yang lepas-lepas, apabila kita turn in ke dalam GC, dia masih lagi boleh di turn in selepas itu. Turn in ikut jalan belakang. Memang dia boleh buat macam tu, jadi saya tak naklah macam tu. Jadi sila hantar kepada melalui email lah kepada saya. Sebab kalau hantar
Kalau turn in melalui GC ni, dia boleh banyak kali. Contohnya 9 hari bulan dia dah hantar kan. 9 hari bulan dia dah hantar, 10 hari bulan tiba-tiba ada lagi. Ataupun 9 hari bulan pukul 12, 1 minit tengah malam tu ada lagi yang hantar. Dia tukar-tukar lagi. Jadi kita tak nak yang macam tu. Sebab ini adalah sebahagian daripada peperiksaan. Okey, 2.0, setiap tugasan perlu mematuhi aspek yang berikut. Rujukan perlu mengikut format apa ni? American Psychological Association ataupun APA, edisi ke-7. Dari sekurang-kurangnya 5 sumber yang sahih dan 5 tahun terkini. Jadi untuk buat rujukan tadi, rujukan bagi setiap tugasan tadi sekurang-kurangnya perlu ada 5 rujukan yang sahih. Dan mengikut susunan format APA. Apa yang edisi terkini adalah edisi ke-7. Awak boleh Google dalam Google. Inilah cari dalam Google apa edisi ke-7. Maka dia akan keluarlah cara format penulisan dia. Boleh rujuk kat situ. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut. Font size Arial, saiz huruf 11, langkau baris 1.15, penulisan dalam bahasa Melayu, tidak dibenarkan bahasa Cina dan juga bahasa Tamil. Nanti tak ada orang nak baca. Okey. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali. Tahu tak plagiat ni? Plagiat ni tipu lah. Tipu, you ambil sana, ambil sini. Kalau yang rujukan itu lain, you ambil dia punya apa tu? Petikan rujukan. Tapi you copy bulat-bulat daripada mana-mana sumber, masukkan dalam tugasan, itu tidak dibenarkan sama sekali. Okey. Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 60%. 60% tu bagi kedua-dua tadi dah, tugasan 1 dan tugasan 2. Okey. Jadi jelas ada nak tanya? Ada nak tanya? Tanya sekarang. Saya nak tanya. Ya. Maksudnya nanti kena buat yang eksperimen ni, yang Ujian. Assets tu pilih antara 3 tu ya. Dia pembiakan aset ni dia banyak, tapi untuk laporan ni hanya 3. Okey, iaitu pokok untuk keratan batang 1, keratan daun 1 dan pembahagian rumpun 1. Pembiakan aset ni ada lagi ada pembiakan secara cantuman, cantuman baji, cantuman sending, cantuman apa benda, cantuman lagi banyak lagi sebenarnya kita ada. Jadi kita ambil yang mudah saja kat sini, hanya 3 jenis kaedah dan bagi setiap kaedah hanya satu jenis pokok saja. Jelas? Maksudnya total 4 eksperimen lah. Total 4 eksperimen. Ini amali yang ini kita panggil sebagai amali amali. Yang satu lagi eksperimen ni, ujian percambahan ni adalah eksperimen. Okey, yang ini amali. Laporan amali Ada lagi nak tanya, jelas? Yang ini pun dikira amali juga lah ni. Ujian amali, amali ujian percambahan. Tapi kalau di IPG kita akan buatlah benda tu. Tapi di rumah awak kena buat sendirilah. Jelas? Okey kelas, ada lagi nak tanya? Tanya nanti lepas ni anda dah tak boleh tanya. Okey. Seterusnya. Pergi kepada rubrik rubrik pemarkahan holistik untuk tugasan 1. Saya akan baca yang cemerlang saja sebab kita tak nak yang bawah-bawah ni kita nak. Kalau boleh semuanya kita nak yang cemerlang Okey, yang pertama merumuskan untuk tugasan 1 untuk tugasan 1 rubrik dia merumuskan hala tuju pertanian negara dengan sangat jelas berdasarkan kepada pelbagai sumber rujukan. Menyenaraikan isu-isu dan cabaran dalam industri pertanian negara dengan sangat jelas dan terperinci. Mengemukakan maklumat mengenai nama saintifik, nama biasa dan nama family berdasarkan kepada pengelasan tumbuhan dengan sangat tepat. Menghuraikan sekurang-kurangnya 6 agensi pertanian di Malaysia mengikut fungsi dengan sangat jelas dan tepat. Kalau tengok contoh tadi memang dia dah ada 6 fungsi. Jadi awak cuma
boleh buat 6. Kalau bagi saya 3 ke 4 ke, maka memang potonglah kat situ. Kalau bagi lebih tak apa. Tapi tengok juga pada jumlah patah perkataan. Pemahaman sangat mendalam tentang kandungan yang relevan, penggunaan banyak hujah berserta contoh dan data untuk menyokong generalisasi, interpretasi yang menyeluruh dan pengolahan idea logika dan koheren. Susun atau persembahan yang sangat kemas dan sistematik. Jadi jika awak memenuhi semua kriteria ni, maka awak layak untuk mendapat skor 90 hingga 100. Jika ada kurang-kurang daripada itu, maksudnya mungkin akan dapat cemerlang ataupun kepujian ataupun lulus saja. Okey, seterusnya. Untuk rubrik pemakan holistik bagi tugasan 2, menghuraikan dengan sangat jelas mengenai jenis tumbuhan yang dipilih, merujuk kepada jenis tanaman untuk keratan batang, keratan daun dan pembahagian rumpun. Ni tadi ni. Merujuk kepada yang bulat nombor 2 ni. Mengemukakan 3 daripada hasil dapatan amali berdasarkan kepada pembiakan tanaman secara esek. 1 keratan batang, 1 keratan daun dan 1 pembahagian rumpun dengan urutan langkah-langkah yang sangat tepat. Mengemukakan 1 hasil dapatan amali ujian pencamahan biji benih sayuran dengan sangat tepat dan sangat terperinci. Membuat rumusan penulisan yang padat dan sangat relevan. Menggunakan banyak hujah berserta contoh dan data untuk menyokong generalisasi, interpretasi yang menyeluruh dan pengolahan idea, logika dan koheren, susunan atau persembahan yang sangat kemas dan sistematik. Ini adalah rubrik pemakahan holistik untuk tugasan 2. Okey, jadi saya rasa tamat taklimat kerja khusus kita pada petang ini. Jika ada apa-apa tambahan daripada Encik Asri, silakan. Saya stop presentation. Okey, terima kasih Cik Chun. Saya ingat penerangan daripada Cik Chun tadi sudah pun lengkap, sudah pun jelas, ya. Dan sebab tu saya ulang lagi sekali, kalau ada sebarang pertanyaan, jadi dalam masa yang berbaki lebih kurang tak sampai 20 minit ini, sila bertanya sekarang lah, ya. Kan nanti mungkin saya rasa anda ada berbagai persoalan dalam kepala anda untuk ditanya. Ya, saya dah minta BT3 tadi tanya nanti dia tak faham dan saya pun banyak menerima soalan-soalan secara PM lah daripada pelajar dan saya dah jawab, ya, terutamanya tentang Cik Chun tentang perkataan tadi tentang rujukan dan sebagainya, ya. Dan saya harap penerangan daripada Cik Chun tu jelas lah, ya. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini adalah macam Cik Chun cakap tadi, jangan plagiat. Plagiat maksudnya adalah jangan meniru lah, ya. Untuk merujuk boleh, ya, tapi jangan meniru. Maksud meniru itu adalah buka website, buka Google, kemudian copy and paste, ya. Drag, kemudian right click, kemudian copy paste dalam anda punya tugasan. Itu tak boleh. Itu tak boleh, ya. Tapi untuk merujuk tak ada masalah, ya. Okay. Saya rasa itu sajalah dari saya, ya. Dan nanti kalau nak tanya tentang teknikal tu maksudnya adalah yang Cik Chun maksudkan itu adalah tentang penomboran 1.1, 1.0, 1.1, 1.11, 1.11. Itu adalah cara penulisan lah di sini, kan. Dia bukan macam tulis karangan biasa, tajuk besar dia 1.0, anak dia 1.1, anak dia lagi 1.11 begitu. Nanti boleh tanyalah dalam kelas. Saya rasa itu saja Cik Chun. Terima kasih Cik Chun. Okey, terima kasih Cik Asri. Sebut pasal plagiat tadi, baru saya terlintas. Biasanya pelajar-pelajar Cina terutamanya, pelajar-pelajar Cina ni dia tak dapat bezakan bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Melayu Indonesia. Jadi bila saya baca, anda copy maklumat-maklumat daripada Indonesia, sebab Indonesia ni dia rajin keluarkan artikel, dia keluarkan bahan-bahan yang berkaitan pertanian terutamanya, berbanding orang Malaysia. Jadi maklumat dia banyak sana. Jadi bila dia copy paste ini, saya dah terus boleh detect. Jadi kena hati-hati nak ambil sumber tu
boleh ambil tetapi tolong translatekan ke dalam bahasa Malaysia yang betul lah. Kemudian yang Chinese juga biasanya dia ada kita boleh detect biasanya bahasa-bahasa ni. Jadi tolong gunakan bahasa yang betul semasa membuat pelaporan. Okey, mengenai jumlah patah perkataan tadi, kalau cakap 1,500 tu tak adalah. Awak nak kira betul-betul. Okey, saya terlupa tadi di hujung bila di last selepas kesimpulan di ruangan paling bawah sebelah kanan, okey, sebelah kanan anda, sila catatkan patah perkataan. Awak tak payah kira, print kira satu-satu, juling mata nanti tak pada-pasal jadi OKU lepas ni Jadi sekarang ni awak dalam Word tu dia dah kira untuk awak Jadi sebelum awak masukkan rujukan dan juga lampiran, dapatkan dia punya jumlah patah perkataan. Tengok dalam Word dia dah kira dah untuk awak. Jadi gunakan yang itu, buat dalam kurungan, okey, dah buat dalam kurungan, bracket, jumlah patah perkataan. 1,506 patah perkataan contoh dia kan. 1,700 pun tak apa, kita boleh terima, biasanya tak adalah masalah, tak menjadi masalah sangat untuk kita. Setakat 1/4 lebih tu kacang itu jadi saya ugut je tu tadi jangan terlampau serius lah, tapi janganlah sampai bagi saya sampai 3-4 ribu pula itu dah tak adil bagi orang lain kalau dapat cun-cun 1,500, 1,600 okey, kita boleh terima lagi boleh faham jelas Ada lagi pertanyaan? Saya open. Mungkin sekarang ni awak tak nampak awak tak berapa nampak lagi keadaannya sebab awak belum buat. Tapi bila dah buat nanti saya harap yang timbul persoalan hanyalah yang melibatkan isu-isu teknikal saja bukannya isu-isu Cik, yang ni agensi pertanian ni Mardi ni betul ke Mardi ni bawah penyelidikan? Dia tanya, tak boleh memang saya takkan jawab fikir sendiri Okey, sekarang ni cuba on semua kamera. Saya nak ambil gambar sebagai bukti kita. Dan jangan lupa saya dah letak kat tepi tu satu Google Form untuk kehadiran untuk kehadiran pada hari ini. Jadi isi. Dan saya juga akan masukkan dalam grup WhatsApp nanti jadi tolong isi kehadiran. Penting comel semua ni. Aduh, tutup muka pula. Tengok abah kita. Tak abah tu. Abah senyum je abah. Okey. Okey, satu lagi Okey, selesai Kalau tak ada apa-apa persoalan, saya rasa sampai sini saja taklimat kita pada petang